Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinan daripada Allah taala pagi ini kita ditemukan lagi. Mudah-mudahan kehadiran kita sentiasa dirahmati oleh Allah taala dengan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan menjadi satu daripada amalan kebaikan bila mana kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ini kita teruskan dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah taala, kita sekarang berada di hujung bulan Rajab. Di hujung bulan Rajab, jangan lupa saya mengingatkan diri saya dan juga jemaah sekalian agar kita ini mempertingkatkan ibadah kita dan amalkanlah seperti mana doa yang diajarkan ke atas kita pada bulan Rajab. Kita kena banyak-banyak membaca doa, Allahumma firli warhamni wa atubu ilaik. Baca doa tu setiap hari. Setidak-tidaknya kalaulah tak dapat setiap hari, bacalah dalam satu bulan ni kita baca sebanyak 70 kali. Sementara menanti untuk kita kuliah ini, bolehlah tuan-tuan baca Allahumma firli warhamni wa atubu ilaik. Allahumma firli warhamni wa atubu ilaik. Dan boleh juga kita membaca dengan lafaz Rabbi firli warhamni wa atubu ilaik. Rabbi firli warhamni wa atubu ilaik. Jadi kalau seandainya dah baca di sini 70 kali, itu di antara benih-benih yang kita akan tanam bila mana kita berada di dalam syurga nanti. Benih ini yang kita semai dan kita siram pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dengan siraman benih ini untuk kita tuai pada Ramadan Al-Mubarak. Ini insya-Allah apalkan dan tolonglah baca untuk diri kita, bukan untuk siapa, untuk diri kita. Insya-Allah tadi saya dah baca, dah hafal, dah boleh baca kan? Jadi insya-Allah nanti kalau tak baca sampai rumah ke tengah hari nanti nak baca balik, boleh baca balik. Cuma takut terlupa je lah. Tadi Ustaz cakap Rabbi firli warhamni, lepas tu dibaca doa antara dua sujud. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tadi Ustaz baca pendek, apa salah aku baca panjang? Jadi bacalah yang pendek itu Allahumma firli warhamni wa atubu ilaik, ataupun Rabbi firli warhamni wa atubu ilaik. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah taala, kita baca Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, hadis yang ke-28, bab berkenaan dengan menyuruh buat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Hadis ni panjang, riwayat daripada Abu Daud, Tirmizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil kana rajulun yalqa ar-rajula yaqul ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak, thumma yalqahu min al-ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu. Falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, thumma qala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahaw na'am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawli fasikun, summa qala kalla wallahu la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khuzunna 'ala yadiz zalim wa la ta'turunnahu 'ala haqqi atra wa la taqsurunahu 'ala haqqi qasran aw la yadribannallahu qulubi bi ba'dikum 'ala ba'd summa yal'anakum kama la'annahum. Wa lafzul Tirmizi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'at banu Israil fi ma'asi tahtahum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian faqala la wallazi nafsi biyadihi hatta ta'turuhum 'alal haqqi athara. Maksud daripada hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu siapa? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mula-mula sekali masuk kekurangan atau kecacatan pada agama Bani Israel. Bani Israel ialah bahawa seseorang lelaki telah menemui seseorang lelaki yang lain dengan berkata, dia di antara dua lelaki, dia berjumpa lalu berkata, wahai fulan. Seorang cakap di antara dua tu, wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah, tinggalkanlah iaitu perkara maksiat yang telah engkau kerjakan, kerana sesungguhnya perkara itu tidak halal bagi engkau. Kemudian pada keesokan harinya dia bertemu lagi dengan lelaki tersebut dalam keadaan masih mengerjakan maksiat itu, tetapi perbuatannya yang sedemikian itu tidak menghalang dia dari tetap menjadi kawan di waktu makan, minum dan duduk bersama. Ini dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Bila seorang di antara Bani Israel dia bertemu, dinasihatkan pada kawan dia, namun demikian kawan dia berpisah, besok jumpa lagi, tetap nasihat lagi membuat maksiat, namun demikian dia tetap bersama, makan minum, tetap kawan juga. Setelah mereka berbuat demikian itu, Allah Subhanahu wa taala melaknat hati-hati sesetengah mereka dengan sesetengahnya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang bermaksud. Jadi perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala ni tak suka. Bila dah dinasihat dalam keadaan dia bermaksiat, masih lagi kita berkawan, boleh minum, boleh apa, sama dengan dia lagi. Jadi dengan yang demikian Allah turunkan ayat firman Allah Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah dan Nabi SAW membacanya. Orang kafir daripada Bani Israel, iaitu di kalangan orang Yahudi, telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Bani Daud dan Bani Isa, Bani Ibnu Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Apa menceroboh? Iaitu telah melanggar perintah daripada Allah Ta'ala. Mereka tidak saling berlarangan, iaitu sama mereka daripada
perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apabila apa yang mereka telah lakukan. Engkau melihat banyak daripada mereka menjadikan orang-orang kafir. Siapa di antaranya? Iaitu orang-orang yang syirik rapat mereka. Maka sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka. Sehinggalah akhir ayat, iaitu firman Allah Ta'ala, fasiqun. Ini diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nabi SAW membacanya. Disebabkan apa? Di antara di golongan Bani Israel, Allah dah datangkan pada dia dengan kitab. Siapa Bani Israel? Bani Israel iaitu di kalangan orang-orang yang selepas kehidupan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel ni di antara golongan orang-orang Yahudi. Degil ke? Degil. Tak mau dengar apa yang Allah datangkan dengan kitab Taurat, kitab Injil, tak nak dengar. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan diberi Daud kitab Zabur. Tapi Nabi Musa alaihissalam diberi dengan kitab Taurat. Nabi Musa di kalangan umat dia adakah Bani Israel? Ya, Bani Israel. Sebab tu dalam Al-Quran diceritakan tentang Bani Israel lah, banyak sekali. Terutama daripada cerita daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam daripada kelahiran dia sampailah kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Semua diceritakan tentang Bani Israel, kedegilan dia. Sehingga kan diceritakan dalam Al-Quran pada surah yang kedua, nama dia surah apa? Suratul Baqarah. Surah Baqarah ni surah apa? Surah yang menceritakan tentang lembu betina. Lembu betina ni apa pula? Ini cerita tentang Bani Israel lah. Bani Israel di kalangan, di antara umat Nabi Musa alaihissalam ada perasaan tak baik pada diri dia. Kenapa? Di antara saudara dia ni ada yang kaya. Tetapi yang kaya ni pula tiada pula pewaris bagi dia. Tapi kalau seandainya dia meninggal, siapa yang akan mewarisi dia harta tu? Ialah saudara dia yang seorang lagi lah. Tapi yang seorang miskin. Dia di antara dua yang kaya dan miskin. Cerita tentang Al-Quran ni, Surah Al-Baqarah. Dua yang kaya dan seorang miskin. Tapi dia bersaudara. Jadi yang miskin ni tengok yang kaya. Yang kaya ni dah tua. Dah tua, kemudian dia tunggu apa? Tunggu bila agaknya yang tua ni nak mati. Sebab apa? Kalau seandainya mati, maka harta akan dapat pada dia. Jadi dia tunggu tak mati-mati. Akhirnya datanglah syaitan pergi bisik pada dia. Bisik apa? Kalau nak cepat senang aja, buat bypass. Macam mana bypass? Bunuh aja. Jadi dia pun ikutlah rancangan daripada syaitan, dia bunuh saudara dia. Yang kaya tu dibunuh dan diletakkan di sempadan di antara dua Bani Israel. Ada dua puak. Kan kita tahu kan bahawa Nabi Musa alaihissalam ni kan ada 12 di antara puak. Ada 12 puak. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Dia suruh ketuk batu, terkeluar daripada celah-celah batu tu apa? Air dengan 12 pancuran uyun. Mata air keluar 12. Jadi di antara dua puak ni, yang seorang ni dia bunuh pada yang kaya ni, diletakkan sempadan di antara dua puak. Jadi orang tak tahu dia letakkan dengan saudara yang dibunuh tu. Dan dia baliklah rumah. Dia balik rumah bila orang berkeliaran jalan, tengok ada orang meninggal. Tengok rupa si kaya ni meninggal. Bila si kaya ni meninggal, orang pun cakaplah ni si kaya, dia punya kaum kerabat dia ada. Dia jumpa dengan kaum kerabat. Aku beritahu engkau sesungguhnya, kalau engkau nak tahu, saudara engkau ni telah meninggal. Dia buat-buat terkejut. Macam mana boleh meninggal? Kat mana dia meninggal? Siapa yang bunuh dia? Dia mulalah membuatkan satu lakonan. Tak tahulah lakonan apa, tak tahulah. Cerita apa, tak tahu. Jadi dia pun buat lakonan konon-konon, dia tak tahu. Dan akhirnya dia pun menjadi satu perancangan dia. Apa itu perancangan dia? Maka dia nak balas tuntut bela ke atas kematian saudara dia. Konon-konon, padahal dia yang bunuh. Akhirnya, bila kata dia dapat perancangan, dikumpulkanlah di kalangan kaum dia. Nak buat apa? Kita serang pada puak yang sebelah. Sebab dia meninggal di dekat sempadan.
Ini semua kerja orang sebelah. Akhirnya dia pun berkumpul nak pergi serang orang sebelah. Sebab apa? Sebab kematian saudara dia. Ada di antara yang bijak pandai kat situ dikata, kenapa kita tak adukan kepada Nabi Musa alaihissalam? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam tu adalah kita punya risalah ataupun petunjuk bagi kita. Jadi bagi yang bunuh tu kata kalau pergi pada Nabi Musa alaihissalam pun tak akan selesai. Tapi tak apalah, kita adukan pada dia. Mungkin dia ada jalan penyelesaian. Mengadulah mereka di antara orang-orang yang pergi berkomplot ni nak pergi serang sebelah tu, dijumpa Nabi Musa. Nabi Musa bagi tahu, maka sesungguhnya maka berbuatlah demikian. Nabi Musa pula bagi sebab apa? Sebab Allah turunkan dengan wahyu ke atas Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata, kalau seandainya kamu nak tahu siapa di kalangan yang bunuh dia ni, maka kau kena carilah Baqarah, lembu betina. Ni Bani Israel ni, bila Allah kata pergilah cari lembu betina, Nabi Musa bagi tahu. Senang tak cari lembu betina? Senang. Pergilah. Pergi kat Tanjung Minyak. Tak ada, pergi kat Bukit Rambai. Tak ada, pergi kat Tanjung Keling. Takkan ya tak ada lembu betina. Carilah. Senang aja. Tapi disebabkan Bani Israel ni jenis orang yang degil, Allah permudahkan bagi dia. Dia tanya Nabi Musa, ya Musa, aku nak pergi cari lembu ni, lembu yang macam mana? Besar ke, kecil ke, tua ke, muda ke, bertanduk ke, tak bertanduk ke, banyak dia punya songel. Allah turunkan ayat, bagikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tu yang kita baca dalam makra' yang keempat. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la fa'idun wa la bikrun awanun baina zalik faf'alu ma tu'marun. Allah dah bagi tahu. Dia tanya lagi, Allah turunkan lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, laun warna dia. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Kamu cari lembu yang dalam keadaan dia tak besar, tak kecil, sedap mata memandang, warna kuning, padan muka. Kenapa padan muka? Dah bagi spesifik pula. Kau kena cari lembu ni. Sebab lembu ni nak dijadikan sebagai asbab siapa yang bunuh. Tengoklah dalam surat Al-Baqarah. Akhirnya cari tak? Cari. Dah susahlah daripada senang cari lembu. Dia minta tanya-tanya kedegilan daripada Bani Israel, maka dah jadi spesifik. Jadilah susah, dah cari sampai ke mana? Dah sampai ke Kerubung, sampai Alur Gajah, sampai ke Jasin. Ini contoh, jangan nanti percaya pula. Mana dalam Quran kata cerita Jasin ke apa? Ini contoh. Tapi di zaman kehidupan Bani Israel, zaman Nabi Musa, dah berkeliaran cari. Susah nak jumpa. Tapi disebabkan satu di antara cerita ni, ada cerita yang lain, tutup cerita yang saya cerita ni, cerita yang lain. Cerita yang lain ni siapa? Ada satu keluarga, bapak dia dah tak ada, tinggal mak dia. Tapi dia taat pada mak dia. Dia yang menjaga mak dia. Susah senang dengan mak dia. Kerja dia apa? Cari kayu. Dia cari kayu, pergi ke hutan, belah kayu, pergi jual, dapat nafkah sikit bagi makan. Dan orang lelaki ni memang dia taat sangat dengan mak dia. Sampailah satu ketika mak dia dah tua dah, dia cakap dengan anak dia, wahai anakku, sesungguhnya ni mak dah tua, tapi kau sungguh taat untuk menjaga mak. Sekarang mak nak bagi tahu kepada engkau bahawasanya ayah engkau dahulu, dia ada membeli seekor lembu, anak lembu. Dan anak lembu ini telah dilepaskan di dalam hutan untuk membesar. Kau pergilah ke hutan, kau carilah anak lembu tu yang dulu ayah beli. Kemungkinan lembu tersebut telah menjadi besar. Dan akhirnya dia bagilah, beritahu mak dia, maka dia pun pergilah. Dia pergi. Lembu tu berwarna kuning. Maka dia pun pergi. Dia pergi ke hutan cari, jumpa lembu tu. Tapi lembu tu dah besar lah. Sedap mata memandang. Dia pun ambil lah. Dia pergi tangkap lembu tu, dia pun bawa balik. Jumpa dengan mak dia, mak, saya dah jumpa dah sambil cari kayu, saya tengok ada lembu yang mak cakap ni, saya jumpa. Dan inilah lembu dia. Dia kata, wahai anakku, sekarang kita ni nak cari nafkah, susah dalam kayu ni,
maka kau pergilah ke pasar, juallah lembu tersebut dengan harga 3 dirham. 3 dirham. Mahal ke murah? Oh pakcik, murah ke mahal? Murah, 3 dirham. Umpama kita beli lembu 1 ekor RM30, murah ke mahal? Murah. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah boleh jawab. Saya takut usyok sangat ni subuh ni. Tanya pun tak jawab. Jadi dia jual lah dengan 3 dirham. Dia bawa lembu tu ke pasar. Dia tunggu orang beli. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang. Dia kata kepada pemuda tersebut, aku ingin belikan lembu engkau ini. Berapa harga kau jual? Aku jual 3 dirham saja. Orang tu kata, murah sangat 3 dirham. Aku nak beli 6 dirham. Apa lagi tu kata, aku tak jual dengan 6 dirham sebab ibu aku pesan 3 dirham. Orang tu cakap, kau ambillah dengan harga 6 dirham. 3 dirham kau bagi pada mak kau dan 3 dirham kau ambil. Akhirnya dia pun berfikir, kalau tuan-tuan lah seandainya ada lembu nak mak pesan jual 30, tiba-tiba kat pasar ada orang nak beli bukan 30, dia nak beli 60. Tuan-tuan tolong jawab, tuan-tuan tolong jawab. Tuan-tuan nak jual ke tidak? Jual. Jual bagus. Ibu-ibu jual tak? Jual. Kenapa jual? Ala untung. Betul tak? Untung 3 dirham boleh masuk poket. Semua jual. Jemaah dalam ni semua jual lembu tu. Jual, jangan tak jual. Ada untung. Akhirnya dia balik, dia tak jual, dia balik. Mungkin nanti ayah-ayah cakap kata, apa dia goblok sangat. Kita belum dengar cerita memang kita rasa macam tu. Akhirnya dia balik, dia cakap dengan mak dia, mak, tadi ada orang nak beli, habis kau jual tak? Saya tak jadi jual. Kenapa? Sebab dia nak beli 6 dirham. Mak dia kata, wahai anakku, kau pergilah ke pasar. Kalau dia tanya nak beli 6 dirham, maka juallah. Baik mak, dia pun pergi lagi. Dia pergi, tunggulah esoknya. Orang yang sama datang. Dia kata, bolehkah saya beli lembu kamu? Boleh, saya dah pesan, saya dah tanya pada mak saya. Dia benarkan untuk menjual dengan harga 6 dirham. Aku datang bukan nak jual 6 dirham, aku nak beli 12 dirham. Tuan-tuan jual tak? Jual ke tak? Jual. Bagus tuan-tuan, jual. Jangan tak jual. Ibu-ibu jual tak? Tak jual. Mak Jah tak jual. Bagus Mak Jah. Mak Jah seorang yang tak jual. Tak nak untung. Kenapa tak nak untung? Akhirnya dia balik. Dia cakap dengan mak dia, mak, saya nak jual 6 dirham, tapi dia tak nak mak, dia nak jual 12 dirham. Wahai anakku, dengar sini. Sesungguhnya yang datang itu bukannya manusia, tetapi malaikat. Dia menguji kamu, wahai anakku. Adakah engkau ini yang taat kepada ibu ataupun tidak? Sesungguhnya engkaulah anak yang soleh, yang mendengar kata ibu. Yang tadi jual-jual tu dengar cakap mak ke tak? Dengar ke tak? Inilah sebab apa? Ada untung. Peduli apa dengan mak? Akhirnya, dengar anakku, kali ini kau pergilah ke pasar dan jual lembu ini. Tetapi kalau orang tanya berapa harga dia, ialah harga emas seberat lembu tersebut. Faham tuan-tuan? Lembu tersebut berat berapa? Kalau 70 kilogram, contoh, lembu tu besar ni saya bagi contoh. 70 kilo lebih kurang besar apa? Kambing besar lah. Kambing bo tu lebih kurang. Tuan-tuan pun, berat pun dekat berapa? 60-70 macam saya ni dah 80 lebih dekat 90. Kalau saya merangkak, tengoklah besar macam mana. Ni contoh lah. Jangan suruh saya merangkak pula. Besar macam tu lah. Dia kata, timbang, jual ikut harga emas seberat lembu tersebut. Kalau lembu tu 70 kilo, bermaksud dia ada berapa?
70 kilo bersamaan dengan berapa gram? 70.000 gram. Sebab 1 kilo 1.000 gram. Kalau 70.000 gram. 70.000 gram tu kali dengan harga emas. 1 gram sekarang berapa? Ibu-ibu tahu emas kan berapa harga dia? Bagus, ini tawaduk ibu-ibu, kita tak tahu. Ini semua dunia. Bagus ibu-ibu. 1 gram sekarang dekat 300. Dekat 300. Kalau 1 gram 300, kalau 1.000 gram berapa? 300? 30.000. 300.000 lah. 300.000 kali dengan 70 kilo. 70.000. Berapa? Tenang je kira dia. Berapa? Aku kaya. Itulah jawapan dia. Sebab dah tak terkira dah banyaknya duit dia. Akhirnya dia kata, anak aku kalau seandainya orang datang nak beli, cakap dengan dia, ikut harga emas seberat lembu tersebut. Tahu tak siapa yang beli? Yang beli tu ialah Bani Israel yang cari lembu tadi. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Kalau dengar hayati betul-betul dia faham. Kalau dia tadi kejap bangun, kejap celip, kejap bangun tadi, tadi cerita lain, ni cerita lain. Ini cerita dia kaitkan lembu tu rupanya ni lah. Bani Israel beli. Dia beli. Lelaki tu balik dalam keadaan dia kaya. Allah tunjukkan dengan kebaikan yang kita buat, Allah balas dengan baik. Malaikat yang datang. Dia bagi tahu oleh ibu dia, Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa ambil lembu tersebut, disembelih. Ambil sebahagian lembu tersebut, lalu dia pukul mayat yang dah mati dibunuh tu. Akhirnya dia ambil sebahagian lembu. Dia kata apa? Ambil lidah, ada yang mengatakan ambil ekor. Lalu dia pun pukulkan kepada mayat yang dah mati tu, ditepuk aja. Dengan ekor dia tepuk, ada pakai lidah, ditepuk, dia tampakkan sikitlah pada mayat. Lalu dia bercakap, Musa tanya, siapakah yang bunuh kamu? Tiba-tiba mayat tu yang terbaring terus duduk. Dia duduk terus. Sesungguhnya yang bunuh aku ni saudara aku. Dia pun rebah balik, mati. Dan dengar cerita ni macam cerita bohong aja kan. Hati tuan-tuan lah yang tengok muka macam tak percaya. Ini cerita Quran surah Baqarah tu lah cerita dia. Bani Israel degil. Sebahagian daripada memang degil. Sebab tu kita tengok kenapa lembu. Dalam Quran kenapa dicerita tentang lembu betina? Sebab Bani Israel yang pergi buat lembu masa Nabi Musa AS naik ke Tur Sina. Dia buat anak lembu daripada emas. Lalu lembu emas tu tiba-tiba keluar suara. Ada katakan angin yang tiup masuk pada hidung dia. Dan tiba-tiba bunyi, akhirnya Samiri tu yang dalam Quran cerita. Samiri, perkataan Samiri tu kan, seorang lelaki tu. Dia menyatakan inilah Tuhan kita. Akhirnya Bani Israel sembah. Ni Israel ni orang degil, tak nak dengar kata. Ni cerita ni Bani Israel. Kata jangan buat maksiat, dia buat juga. Jangan buat maksiat, dia buat juga. Ingat, kalau seandainya kita buat maksiat, Allah akan balas, ya Allah balas. Kita buat baik pun Allah balas baik. Ni cerita-cerita tentang cerita kisah dahulu lah ni. Diceritakan dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi SAW. Okey, kita tengok lagi. Seterusnya baginda Rasulullah SAW bersabda sekali-kali tidak, iaitu atau jauh sekali. Demi Allah hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Ini Allah Nabi SAW beritahu. Buat baik, jangan buat yang perkara kemungkaran. Dan hendaklah kamu pegang dengan tangan orang yang zalim itu, hendaklah kamu kembalikan kepada kebenaran dan sungguh-sungguh. Orang yang zalim pegang, bagi tahu pada dia, buatlah benda yang baik. Jangan kamu buat benda yang tak elok. Ini pesanan bagi kita ni ibu-ibu, ayah-ayah. Pegang. Tuan-tuan kalau tak dapat pegang orang yang zalim, maka pegang apa? Pegang pen atau pegang pensel. Jatuhkan orang yang zalim. Pakai pensel? Ya, pakai pensel ataupun pakai pen. Saya pun tak ingat pakai pen apa, pakai pensel. Masa bila nak jatuhkan? Pandai pun masa undi lah. Lambat lagi Ustaz. Memanglah lambat. 5 tahun lagi. Masa tu nak jatuhkan kezaliman tu, kita tak suka. Tapi kalau kita bersekongkol, tunggulah.
Jawablah. Kita yang kena jawab. Dia kena jawab. Apa yang dibuat daripada perilaku yang kita sokong, semua kena jawab. Apa kita nak jawab? Kita dah terbaring dalam liang lahat, tak boleh buat apa-apa dah kita. Pernah tengok tak orang yang masuk dalam liang lahat? Tengoklah. Lubang dia kecil, ibu-ibu ayah-ayah. Kecil je. Letak ke atas tu dipeluk oleh orang yang berada dalam lubang liang lahat tu. Dipeluk, kita turunkan bawah. Diam tegak je. Sampai kat bawah, orang pun buka tali dia. Ni, yang kita panggil pocong-pocong tu kan. Hantu pocong tu. Macam hantu bungkus tu. Sebenarnya atas tu diikat. Diikat, dia buka. Siapa bila-bila dia tahulah macam mana dia buka. Lalu dia letakkan tepi mayat. Buka ni. Pinggang dia pun dibuka. Kaki kat lutut pun, tali-tali semua tu dia buka. Kat sebelah bawah buka. Kemudian dibuka. Muka kita ni dibuka. Siapa yang pernah masukkan jenazah tu, muka tu dibuka. Sampailah nampak muka. Nampaklah kapas-kapas. Ada lubang tu ada kapas nampak. Dan nampak tu barulah dia angkat, disengitkan. Disengitkan sampai hidung kita ni dia lekat betul-betul kat mana? Kat tanah. Dah sampai kat tanah baru dia diambil. Tanah bulat tu disendalkan. Supaya tak terbalik. Lalu ditutup. Tutup dah tak cakap apa. Dia pijak. Ni. Datanglah dua malaikat yang kita dengar dalam talqin daripada Tok Imam. Mati itu benar. Soalan mukar nakir itu benar. Titian sirat itu benar. Mizan itu benar. Mizan ni timbang. Hisab itu benar. Dikira daripada amalan kita itu benar. Jadi amalan kita kalau seandainya menyokong daripada kezaliman, akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Okay, kita teruskan lagi. Hendaklah kamu kembalikan kepada kebenaran dengan bersungguh-sungguh. Hendaklah kamu tetapkan orang di atas kebenaran, ataupun Allah akan memukul dengan hati setengah daripada kamu dengan setengahnya. Kemudian dia melaknat kamu semua sebagaimana dia melaknat Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel ni itulah. Sebab tu jangan buat benda-benda yang tak elok lah ibu-ibu, ayah-ayah. Cakap bohong. Janganlah cakap bohong. Tahu cakap bohong tak? Bahasa sekarang orang cakap bohong dia tak faham. Apa yang dia faham? Kencing. Kencing dia faham. Tahu kencing? Dia ngencing kita, dia kata. Kencing tu maknanya bohong dah. Ada satu cerita tentang Bani Israel. Apa ceritanya? Cerita dia cakap bohong. Ini berlaku kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni, dia kata walaupun cerita tu Israel, kita ambil pengajaran. Dia bercakap bohong. Seorang daripada Bani Israel pengikut kepada Nabi Isa. Dia tahu Nabi Isa ni siapa? Rasulullah. Dan diberikan wahyu serta diberikan apa? Mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa dapat tak mukjizat? Dapat kan? Apa mukjizat dia? Masih Isa. Masih Isa dengan Masih, tangan sapuan dia. Nabi Isa dia sapu di tangan. Dalam dunia ada dua orang yang diberikan Masih sapu tangan ini. Apa dia? Nabi Isa dan juga Dajjal. Dajjal, Masihud Dajjal dipanggil. Kita doa dalam selepas solat, lepas tahiyat akhir kan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Masihid Dajjal sapu. Dajjal ni dia boleh sapu. Dia sapu tangan dia ni kepada mayat, mayat boleh bangun balik. Nabi Isa macam tu. Tapi Dajjal bukannya mukjizat. Mukjizat ni untuk siapa? Nabi. Nabi Isa disapu. Akhirnya ada orang belajar tak datang. Dia Isa ajarkan kepada aku dengan ilmu yang kau belajar ini. Nabi Isa kata boleh kalau kamu nak belajar. Kena sabarlah dan jangan cakap bohong. Saya akan cakap betul. Saya akan tak bohong. Saya ikutlah awak belajar. Akhirnya Nabi Isa kata kalau nak pergi belajar kenalah ikut aku, berdaganglah. Kemana kamu aku pergi kau ikut. Aku ikut, dia kata. Ada tak bekalan nak bawa berjalan ni? Kata ada. Tengok bapa, aku ada 2 keping roti. Aku ada sekeping, tak apalah ambil. Kumpulkan roti ni, nanti kita nak berjalan senang, kita boleh makan. Baik ya Isa. Nabi Isa pun pergi, berkemas. Siap. Dia tengok dia punya roti yang dibekal tu, dia modal 2 keping, Nabi Isa sekeping. Kalau makan sama-sama, siapa yang untung?
Nabi Isa untungkan sebab apa? Dia sekeping. Yang nak belajar 2 keping. Jadi semua 3 keping. Makan sama-sama. Dia tengok, ini taklah untung, aku modal 2. Nabi Isa modal 1. Nabi Isa dalam bersiap tu dia makan cepat-cepat. Makan, dah sekeping dia makan. Nabi Isa kata dah siap dah. Dah, jom kita jalan. Jalan dah, berjalan, berhenti. Nabi Isa kata okeylah. Kita buka lah makanan kita. Kita lapar, saya lapar ni. Baik Isa, dia pun buka. Nabi Isa, kenapa tinggal 2? Dia berlakon lagi. Asal jadi 2? Tadi kan 3. Kamu makan ke? Tak, aku pun beli. Macam mana jadi 2? Heran, aku pun heran macam mana jadi 2. Orang kalau nak membohong, berlakon, kan muka dia macam serius kan? Macam betul-betul kan? Betul. Pernah tak ibu-ibu ayah pernah tak kena kencing? Pernah tak? Pernah kan? Dia cakap ya je tau. Akhirnya dia kata tak apalah. Makanlah apa yang ada. Dia pun makan dah. Roti dah habis dah. Nabi Isa pun jalan. Dia pun ikut. Dia ikut Nabi Isa nampak jumpa dengan orang yang buta. Dia terabur-abur jalan. Nabi Isa kata bila pun jumpa, Tuhan dalam keadaan buta, nak tak kalau sekiranya aku minta pada Allah, Tuhanku dan Tuhan engkau, supaya engkau celik? Boleh Tuhan, saya nak ni celik, saya nak tengok dunia ni. Kalau seandainya kamu celik, hendakkah kamu beriman pada Allah, Tuhan aku dan Tuhan engkau? Sudah tentu aku beriman. Akhirnya Nabi Isa pun sapulah tangan dia pada orang yang buta. Yang ikut ni tengok je Nabi Isa buat. Lalu Nabi Isa pun minta bukakan mata. Sekali dia buka mata yang buta tu, subhanallah, nampak. Semua jadi nampak. Bila nampak, yang ikut tu pun cakap, Ya Isa, bagaimana kamu buat Ya Isa? Sehingga kan orang buta menjadi celik. Pelik semua aku tengok kau buat. Nabi Isa kata, aku tak pelik kerana ini kuasa Allah. Yang aku pelik, siapa makan roti sekeping? Akhirnya dia cakap tak? Siapa yang makan? Dia cakap tak? Tak cakap. Dia kencing kali kedua. Ibu-ibu, ayah-ayah pernah kena kencing tak? Berapa kali kena kencing? Akhirnya dia kata, aku tak pelik. Aku pelik siapa makan? Aku tak tahu Ya Isa. Aku tak tahu. Betul aku tak tahu. Tak apalah, kalau tak tahu tak apa. Nabi Isa kata, jom kita jalan lagi. Jalan. Dah kencing 2 kali tu, jalan-jalan. Dia pun jumpalah satu sungai, sebatang sungai. Nabi Isa kena melintas ke sana. Dia cakap, sekarang kita kena melintas. Bagaimana Ya Isa nak melintas ini kalau sungai yang besar dan dalam? Aku tak tahu berenang. Tak apalah. Aku mohon pada Tuhan aku, kau jalan ikut belakang aku, dan aku akan melintas. Nabi Isa pun berdoa, dan dia pun pijak air sungai itu. Dia pijak air sungai itu, Nabi Isa tak tenggelam. Dia pun berjalan. Akhirnya dia ikut belakang, dia try pijak. Dia pijak pun tak tenggelam. Tapi dia tak tenggelam, dia pijak air itu, dia hairan lah. Tekan-tekan pun tak tenggelam. Macam jalan atas tanah. Dia jalan sampai melintas. Alhamdulillah. Ya Isa, macam mana boleh tak tenggelam ni Isa? Ini Tuhan punya kerja. Aku pelik, macam mana tak tenggelam? Cakaplah. Apa yang nak hairankan? Ini kuasa Allah. Yang aku hairan, mana roti yang sekeping? Ya Isa, aku tak tahu Ya Isa. Aku tak tahu. Dah kena kencing lagi. Kali ke berapa? Tuan-tuan kena kencing berapa kali? Tuan-tuan tak jawab kan? Akhirnya, dah kali ketiga. Nabi Isa kata tak apa, jomlah. Nabi Isa berjalan, akhirnya penat, Nabi Isa pun rehat. Duduk rehat. Penat kelihatan hari ni. Ya, Nabi Isa pun datanglah. Ambil tangan dia ni, dikumpulkan tanah tu. Pasir itu dikumpulkan. Jadilah membusut. Pasir itu jadi membusut. Lalu ditarik lagi, jadi membusut kedua. Ditarik lagi, dibusut 3. Ya Isa, kamu buat benda ni buat apa Ya Isa? Sesungguhnya aku ingin berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Aku berdoa mudah-mudahan pasir yang aku kumpulkan ini
akan bertukar menjadi emas. Dia pun baca doa. Akhirnya alhamdulillah Allah tunjukkan pasir tersebut jadi emas. Pengikut dia kata, ya Aisyah, ini bukan pasir, ini emas. Dia pun angkat, berat ya Aisyah, berat. Ini emas ni, emas. Tengok-tengok betul ada 916. Ni saya tambah. Ini emas betul. Nabi Isa kata, sesungguhnya ini kuasa Allah Ta'ala. Itulah, aku pelik sungguh. Macam mana dengan tangan kau minta pada Allah, doa tiba-tiba bertukar jadi emas. Pelik. Nabi Isa kata kali ke 4. Aku tak pelik. Tapi yang aku pelik, mana roti yang sekeping tu yang mula-mula tu. Aku tak tahu ya Isa. Aku tak tahu. Sungguh aku tak tahu. Janji tadi macam mana? Dia tak nak cakap bohong kan? Tapi dia bohong. Nabi Isa kata tak apalah. Sekarang wahai sahabatku, dengar sini. Emas ni ada 3 ketul. Satu ni berat. Satu ni aku serahkan kepada engkau. Terkejut dia. Ya Isa, ini untuk aku. Ya, ini untuk engkau. Ya Isa, terima kasih ya Isa. Tak sia-sia aku datang ikut engkau pergi belajar. Kau berikan kepada aku dengan rezeki dari Allah. Tengok, dapat emas. Terima kasih ya Isa. Terima kasih. Tapi yang 2 tu untuk siapa Isa? Nabi Isa kata yang satu lagi ni untuk aku. Oh, baiklah ya Isa. Sekarang satu untuk aku, satu untuk engkau ya Isa. Ada satu lagi ya Isa. Ni satu lagi ni. Untuk siapa? Nabi Isa kata satu lagi ni ialah untuk orang yang makan roti yang hilang. Ya Isa, akulah yang makan ya Isa. Tuan-tuan faham kan cerita dia? Akulah yang Isa. Tiba tang betul bagi dia. Kalau tuan-tuan tak faham cerita ni, saya tak tahulah. Akhirnya kata Isa, ini untuk orang yang makan roti. Kata akulah yang makan. Bukankah kau katakan yang ini betul aku makan. Inilah. Kali ini betul-betul dia tak kencing. Sebab dah untung kat dia. Apa yang jadi lepas tu? Nabi Isa kata, sekarang aku beritahu kepada engkau. Sama ada engkau nak terus belajar ataupun engkau nak ambil daripada emas yang ada 2 ketul untuk engkau. Kalau seandainya kau terus dalam keadaan nak emas ini, aku serahkan 3 emas ni untuk engkau dan aku akan pergilah seorang diri. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah agak-agak nak pergi terus belajar ke, nak pergi ambil emas ni? Cek-cita kata Ustaz Kazim. Nak emas ke nak pergi belajar? Oh pakcik, makcik. Belajar ke nak emas? Belajar. Bagus mak ajar. Mak ajar bagus. Pasal emas pun tak ada kat depan kita kan? Kalau ada, belum tentu lagi start. Ayahnya agak-agak nak pergi belajar ke nak emas ni? Tak tahu. Inilah orang lelaki. Dia ada akal 9. Dia bijak. Dia tak jawab. Sebab apa? Kalau aku jawab ni kan Ustaz kenakan balik. Sebab tu tak jawab. Ni orang lelaki bijak. 9 akal dia. Sebab tu orang perempuan dia terus jawab je. Perasaan orang perempuan macam tu. Saya kursus kahwin, saya tanya. Ni kejap lagi pukul 8 suku ni ada kerja. Ni kursus kahwin ni. Saya tengah kejap masa ni. Saya tanya pula anak-anak muda ni nak kahwin ni, kamu dah bersedia ke? Dah Ustaz. Sebab apa kamu nak nikah ni, nak kahwin? Sebab saya nak dapatkan sesuatu yang halal untuk mengelakkan daripada perkara yang haram. Dia punya jawapan. Sedap dengar Tok Imam ni. Bagus. Kalau SPM tu full mark untuk menghalalkan daripada ikatan yang tidak sah lagi. Awak? Sebab saya ingin membina masjid. Bagus. Lepas tu saya tanya, ni pagi tadi semain subuh tak? Tak Ustaz. Yang ini tak. Ya Allah. Dekat 10 orang saya tanya. Tak. Ya Allah. Yang ini, saya sembahyang Ustaz. Awak sembahyang kat mana? Sembahyang kat rumah. Apalah, awak sembahyang. Jangan tinggalkan. Lepas ni pergi masjid. Awak?
Bila saya tanya awak, dia diam. Tahu tak? Diam sebab apa? Apa ayat aku nak kencingkan ustaz? Saya dah faham dah. Sebab saya sekolah, saya tahulah bila dia termenung nak jawab, aku tengah memikir apa nak kelentong. Kau tak sembahyang kan? Cakaplah tak sembahyang. Kamu tak, yang sebelah dah tahu sebelah kena. Saya tak. Ni tak sembahyang, seorang ni sembahyang. Yang belakang, yang perempuan ni ada sembahyang. Saya sembahyang kat masjid. Alhamdulillah. Itulah seorang. Antara 10, 2 orang dia sembahyang. Saya tanya bapak ni yang belakang suami ni. Sebab nak bina masjid. Sembahyang tidak kata. Kau cakap bukan sedap. Lepas tu saya tanya orang perempuan. Kamu ni nak kahwin kan? Ya. Sebab apa awak nak kahwin? Awak jangan bagi alasan seperti mana ni, yang tunang-tunang awak ni. Ibu-ibu, ayah-ayah tahu tak apa anak perempuan jawab? Sebab apa dia nak kahwin? Kalau ibu-ibu tanyalah sebab apa nak kahwin? Dia jawab apa? Orang perempuan dia ada 9 perasaan. Sebab apa awak nak kahwin? Cakap. Sebab saya cinta dia ustaz. Alah, lawyer tekak aku nak muntah aku dengar cakap. Sebab cinta aku cakap. Kau kahwin nikah dululah baru bercinta, rasalah nikmat kenikmatan dalam berumah tangga kata. Sebab itulah kalau kau cinta dulu, lepas tu saya tanya, kau tidur pukul berapa? Pukul 4 ustaz. Inilah akibat cinta ni. Pukul 4 kau tidur, lepas tu pukul 8 kau ada kursus, 4, pukul 8 berapa jam? Tu yang subuh pun kau lajak cakap. Terkulak-kulak je. Perempuan pun satu, lain tak ada. Cinta, cinta, cinta. Cinta kau nak kahwin kerana cinta. Cinta ibarat kurap, saya cakap. Makin keruk, makin sedap. Betul tak? Saya sergah. Betul tak? Betul. Saya kata ni lah muka-muka yang ada kurap. Kena balik itu. Langgar sembahyang. Masya Allah. Apa nak jawab ni? Nak jadi pemimpin rumah tangga? Sembahyang. Takut. Khutbah semalam ni. Apa khutbah cerita apa? Semalam ni. Oh bapak-bapak. Apa cerita semalam khutbah? Solat kan? Pasal solat. Tinggalkan solat. Wa na'udzubillah. Okay, kita teruskan lagi. 8:45. Manakala lafaz Tirmizi ialah Rasulullah SAW bersabda ketika Bani Israel jatuh ke dalam maksiat, kederhakaan, ulama telah melarang mereka daripada mengerjakan maksiat. Tetapi mereka tidak berhenti. Kemudian ulama duduk bersama-sama mereka penerhaka, mereka makan dan minum bersama, mereka lalu Allah Ta'ala memukul hati setengah daripada mereka dengan setengah, dan Allah melaknat mereka atas lidah Bani Daud dan Nabi Isa alaihissalam Ibnu Maryam kerana maksiat yang mereka lakukan dan kerana mereka melampaui batas. Siapa dia? Bani Israel. Kemudian Rasulullah SAW duduk, sedangkan tadi dia bertalkinkan bersandar. Lalu baginda pun meneruskan sabdanya, demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya hingga kamu semua membalikkan mereka, iaitu melakukan kemungkaran dengan cara yang bersungguh-sungguh kepada kebenaran. Ibu-ibu ayah Allah Ta'ala, inilah di antara larangan daripada Allah Ta'ala. Janganlah kita ini melakukan kemungkaran. Pengajaran daripada hadis, dengarkan elok-elok. Yang satu, yang pertama, orang kafir dilarang daripada dilantik menjadi ketua orang-orang Islam. Faham ya? Orang kafir jangan kita lantik untuk jadi ketua. Yang kedua, Allah melaknat orang yang mengerjakan maksiat untuk sebab maksiat itu satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Maksiat maknanya kemungkaran. Itulah. Cerita tadi tak habis kan, kemungkaran yang dia bohong. Buat jahat, buat bohong, apa Allah balas? Balas dengan keburukan dia lah. Tahu tak apa dia lepas tu jadi cerita dia. Sambung balik cerita dia. Akhirnya Nabi Isa tinggalkan, dia pun nak angkat. Dia nak angkat, tak kuat nak angkat. Satu dia boleh angkat, tapi boleh jalan sekejap je lah. Tapi kalau dia angkat satu, ada lagi 2. Takkan aku nak tinggal. Aku ada 3 emas. Dia ambil keputusan, tunggulah. Kok ada orang yang datang berdagang ke apa. Akhirnya dia nampak 3 orang yang sedang berkuda. Dia panggil, tuan, boleh tak tolong saya? Saya bagi awak hadiah yang lumayan bagi awak.
cuma saya minta tolong kamu ada 3 orang bawakan barang saya ini untuk pulang ke rumah. Saya ada 3 ketul emas ni. 3 orang pemuda yang sasa-sasa dengan kuda dia. Dia kata kamu minta tolong bawa emas ni. Nanti saya bincang. Dia pun bincang 3 orang. Tahu tak dia bincang? 3 orang tu siapa? 3 orang tu rupanya ialah penyamun. Penyamun, dia kata hari ni kita tak payahlah susah-susah pergi Tanjung Minyak pecah rumah. Sebab yang ini dah depan mata. Pakatlah, macam nak buat? Dia bunuh je terus. 3-3 kata, okey. Ini dia pun datang. Dia datang, yang ini ke? Yang ini? Yang ini kau tolong bawa. Yang ini? Kau tolong bawa. Aku memang aku bawa balik bukan untuk engkau, tapi untuk aku. Dia pun tangkap, bunuh. Mati yang tukang kencing tadi tu. Untung tak? Tak untung. Siapa yang untung? Penyamun. Kenapa dia untung? Sebab belum habis cerita. Sebab itulah ibu-ibu ayah kata untung. Kan saya kata benda maksiat untung tak? Tak untung. Bunuh tu kan maksiat. Akhirnya dia pun rasa keberuntungan. Rasa je keberuntungan. Dia pun kata hari ni kita nak celebrate lah. Rasakan dengan kekayaan kita. Kita makan-makan. Siakap 3 rasa. Macam mana nak makan? Macam ni. Kita 3 orang, kita undi. Seorang pergi beli, 2 orang jaga emas ni. Macam. Betul-betul. Kau nak makan apa? Siakap 3 rasa. Kau nak makan apa? Aku nak makan tom yum. Tapi aku nak makan tom yum ada kat kedai kat Tanjung Minyak tu. Ada kedai restoran tu. Akhirnya, baiklah. Dia undi-undi, seorang kena pergi. Seorang pergi, 2 orang jaga emas. Tahu tak setan? Dia pun kacau. Dia duduk 2 orang tu di kat emas, yang jaga emas tu. Kau tak nak lebih ke emas ni? Macam mana nak lebih? Kita kan seorang 1 cukup lah. Kau tak nak lebih? 1 ni kita bagi 2. Kan kawan kita punya. Betul kawan kita punya. Alang-alang menyelup perkasam. Dia sampai penggalengan. Dia balik, kita bunuh, kita bagi 2. Kau kaya, aku kaya. Lagi kaya. Dia dah mati dah. Betul juga otak kau ni, kawan dia kata. Ni rancangan manusia. Yang seorang tu pergi beli tom yum sama siakap 3 rasa tu, dia kata, aku ni dia kena pergi beli. Dia ni entah hidup lagi, entah tidak, entah dia ambil aku punya emas. Alang-alang menyeruk perkasam juga. Tentu arah aku beli siakap campur dengan uradan. Yang ini tom yum aku masukkan rondak. Senang sikit. Dia pun bawa balik. Dia bawa balik, kawan dia kata, tengok, ayah, kawan aku nampak aku jaga kau punya emas. Ya, terima kasih lah, terima kasih. Tapi dalam hati, kau siap kau. Akhirnya rupa yang 2 orang tu, dia bawa tom yum tu bawa balik, dia tangkap, dia bunuh kawan tu. Dah dibalikan, lepas tu dia bunuh. Mati. Dah tinggal 2 orang. 2 orang tu hidup dalam keadaan bahagia. Bahagia tak? Bagus. Ini faham cerita. Bahagia tak? Tak. Kenapa tak bahagia? Lepas tu dia celebrate, dia makan siakap sama tom yum, 2-2 terbongkang. Mati tak? Mati. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Kuda. Yang untung mak-mak, ayah-ayah yang datang ni lah dengan cerita. Nak baca dah malas kan? Tengok cerita untung lah, dapatlah faham cerita tu. Nak cari yang untung pun susah kan? Okay, kita tengok yang ketiga. Bertaubatlah kamu sebelum terlambat selagi, pintu taubat masih terbuka. Kekufuran itu membawa ke lubang, ke gerbang neraka. Ini pengajaran dia. Di samping melakukan kemungkaran, bangsa Yahudi menunjuk kemungkaran yang dilakukan dan tidak melarangnya. Ini Allah paling tak suka bila orang dah buat maksiat, dia bangga dengan maksiatnya. Ini ya, Allah benci sangat. Kemudian mendiamkan diri dan tidak menegur perbuatan maksiat akan mendorong perlakuan itu akan menyebabkan dia berluasa. Dan terakhir, tidak memadai menegur dan menegah dengan lidah semata-mata sekiranya kita mampu mengubahnya dengan tangan. Ini dia kata nak ubah kita dengan tangan. Macam nak ubah dengan tangan? Pakai apa? Pakai dakwah. Tunggu bila? 4 tahun lagi. Faham?
Tak kisahlah siapa-siapa, asalkan yang dibawa tu adalah betul. Itu je kita nak cari kebenaran. Saya bukan apa politik pun, tapi nak bagi tahu apa saja, bukan saja pentadbiran negara, tapi kat kampung kat apa pun, kita lah tak angkat dengan pen tapi angkat tangan, setuju. Siapa yang buat baik kita setuju. Tapi kalau buat kemungkaran kita tolak. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, cukuplah setakat ni untuk pagi ni. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak kerana kesuntukan masa. Kita pun subuh kita dah lewat. Jadi saya 8 kena bergerak ni ke Antuan Mall. Antuan Mall yalah Antuan Mall lah, kat depan MB sana. Jadi kalau ada keterlanjuran kata-kata saya, semua daripada kelemahan dan kesilapan saya. Yang baik datang daripada Allah, buruk daripada saya daripada Allah Ta'ala. Doakan saya, keluarga saya, anak-anak saya. Saya pun doakan ibu-ibu ayah yang mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik, keafiatan yang waras. Mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan dan istiqamah untuk kita beramal. Kita sama-sama berada dalam syurga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.